الدرس الثامن العطلة الفصلية. Pelajaran ke-8, cuti semester. Shallalun, shallal bermakna air terjun. Contoh ayat, Ana azhabu ila shallal. Saya pergi ke air terjun. Jabalun, jabal bermakna bukit. Al-jabalu kabirun jiddan. Bukit sangat besar. Sangat di dalam bahasa Arab kita letakkan di hujung ayat ataupun selepas kata sifat. Kata sifat ialah kabirun. Kabirun. Kabirun jiddan bermakna sangat besar. Al-hadiqatul wataniyatu atau al-hadiqah al-wataniyah bermakna taman negara. Contoh ayat, Dhahabtu ila al-hadiqatil wataniyati ams. Saya telah pergi ke taman negara semalam. Kata kerja yang digunakan ialah fi'lul madhi, kata kerja yang telah berlaku. Dhahabtu bermakna saya telah pergi. Syati'un, syati'un atau syati' bermakna pantai. Contoh ayat, Asy-syati'u jamilun jiddan. Pantai itu sangat cantik. Nahrun atau nah bermakna sungai. Contoh ayat, An-nahru tawilun jiddan. Sungai itu sangat panjang. Tawilun jiddan, sangat panjang. Qitarun atau qitar bermakna kereta api. Contoh ayat, Rakibtul qitara. Rakibtul qitara bermakna saya telah menaiki kereta api. Rakibtu ialah fi'al madhi untuk saya. Saya telah menaiki. Ta'iratun. Ta'irah bermakna kapal terbang. Contoh ayat, Rakibtu at-ta'irah. Rakibtu at-ta'irah bermakna saya telah menaiki kapal terbang. Rakibtu fi'il madhi untuk saya. Saya telah menaiki. Jamilun, jamil kata sifat yang bermaksud cantik. Contoh ayat, Al-qalamu jamilun. Pen itu cantik. Kata kerja fi'il mudhari'. As'adu, as'adu bermakna saya mendaki. Contoh ayat, As'ad al-jabal al-yawm. Saya mendaki bukit hari ini. As'ad al-jabal al-yawm. Saya mendaki bukit pada hari ini. As'ad fi'il mudhari' untuk saya. Asbaha, asbahu atau asbah bermakna saya berenang. Fi'il mudhari' untuk saya. Asbahu fin nahari, saya berenang di sungai atau di dalam sungai. Frasa untuk lelaki, ila aina tadhhab. Kemana awak pergi? Menggunakan kata tanya ila aina dan fi'il mudhari'. Tadhhabu untuk anta awak seorang lelaki. Ana ukhattitu adh-dhihab ila maktabil barid. Ana ukhattitu fi'il mudhari' untuk saya rancang. Adh-dhihab pergi, ila ke maktabil barid, pejabat pos. Baik, ini uslub untuk perempuan. Untuk tanya perempuan. Ila aina tadhhabin, ke mana awak pergi? Okay, tadhhabin ialah fi'il mudhari' untuk anti, awak perempuan. Jawapan, ana ukhattitu adh-dhihab ila maktabil barid. Saya merancang untuk pergi ke pejabat pos. Okay, penggunaan ana boleh untuk lelaki dan boleh untuk perempuan lah. Ukhattitu. Baik.
Ila aina tadhhab, ke mana awak pergi? Tadhhab untuk lelaki, okey, untuk perempuan tadhhabin. Okey, ana uridu an adhhaba ila al-matbakh, saya hendak pergi ke dapur. Uridu fi'al mudhari', adhhab pun fi'al mudhari' untuk saya. Jadi apabila ada dua kata kerja yang datang serentak dalam satu ayat, perlu kita hubungkan dengan an ni, an, walaupun dia tidak memberi maksud apa-apa, tapi dia adalah syarat untuk menghubungkan dua kata kerja dalam satu ayat yang serentak datang seperti inilah. Uridu an adhhaba. Ila aina tadhhab, ke mana awak pergi untuk lelaki. Kalau perempuan tadhhabin, jawapan ana uridu an anam, saya hendak tidur. Ini pun fi'il mudhari' uridu, dan anam pun adalah fi'il mudhari'. Jadi apabila dua kata kerja datang serentak dalam satu ayat, yang berdekatan seperti ini, maka kita perlu wajib hubungkan dengan an. Saya hendak tidur. Walaupun an ini tidak memberi maksud apa-apa, tapi dia adalah syarat untuk menghubungkan dua kata kerja. Baik, na'ti ila perbualan al-'utlah al-fasliyah, cuti semester, al-hiwar baina Iqbal wa Azman, perbualan antara Iqbal dan Azman. Okey, untuk perbualan ini kita nampak penggunaan fi'il mudhari' dalam ayat ini seperti ila aina tadhhab, ke mana awak pergi. Iqbal tanya Azman. Okey, kita gunakan kata kerja tadhhab, awak pergi, fi'il mudhari'. Ila mahattatil hafilah, ke stesen bas. Al-hafilah bas. Madza taf'alu hunaka, apakah yang awak buat di sana? Taf'alu pun merupakan fi'il mudhari' untuk tanya lelaki, untuk tanya anta. Uridu an ashtariya tadhkiratal hafilah, saya hendak beli tiket bas. Okey, uridu an ashtariya, uridu saya hendak, ashtariya membeli. Jadi kat sini dua fi'il mudhari' yang datang serentak dalam ayat ni, jadi kita hubungkan dengan an. Uridu an ashtariya, saya hendak beli tiket bas. La'andaka ayu khattatin li'utla al-qadimah, adakah awak ada apa-apa perancangan untuk cuti yang akan datang? Indaka kat sini ada kata ganti nama anta, jadi kita kena tukarkan kepada ka. Okey. نعم أخطط الذهاب إلى مرتفعات كاميرون في العطلة القادمة. Ya, saya merancang pergi ke tanah tinggi Cameron pada cuti yang akan datang. Ukhattitu ila fi'il mudhari', saya rancang. Okay, murtafa'at kat sini maksudnya tanah tinggi. Al-utlah al-qadimah, cuti yang akan datang. Takhtituka jayyidun jiddan, perancangan kamu sangat bagus. Okay, kat sini ada kata ganti nama awak, ya, kita tukarkan kepada ka. Okay, awak lelaki. Jayyid jiddan, sangat baik. Sangat, jangan lupa kita mesti letakkan dia selepas kata sifat. Okay, tak boleh letak di tengah-tengah ni, tak boleh cakap jiddan jayyid, salah. Okay, al-jawu hunaka baridun wal hawa'u mun'ish. Udara di sana atau cuaca di sana sejuk dan udaranya segar. Mun'ish ni segar, barid ni sejuk. Azman, hal dhahabta ila hunaka. Baik, untuk ketiga ayat ini menggunakan fi'il madhi kerana Azman ni bertanyakan tentang perkara yang lepas. Hal dhahabta ila hunaka, adakah awak pernah pergi ke sana? Dhahabta, awak pernah pergi. Fi'il madhi lah. Fi'il madhi. Naam, qad dhahabtu ila hunaka fil utlah al-fasliyah as-sabiqah. Ya, saya telah pergi ke sana pada cuti penggal yang lepas atau cuti semester yang lepas. Dhahabtu, saya telah pergi. Fi'il madhi. Okay. Tab'an,
Murtafa'at Kamerun makan masyhur. Ya, sudah tentu. Murtafa'at ni tanah tinggi ataupun highland. Kamerun, tanah tinggi Cameron. Makanun, tempat. Masyhurun, terkenal. Jadi ketiga-tiga ni dia ada fi'al madhi sebab menceritakan perkara yang lepas. Zahabta, zahabtu. Wa anta ila aina satadhhabu fil 'utlah al-qadimah, dan awak ke mana awak akan pergi pada cuti yang akan datang. Okey, untuk dua ayat yang terakhir ini menggunakan kata kerja future yang akan berlaku dengan menambahkan sin di hadapan fi'il mudhari'. Sin di hadapan fi'il mudhari'. Tadhhabu ni fi'il mudhari', awak pergi. So kita tambahkan sin dekat depannya, satadhhab, maka dia akan memberi maksud awak akan pergi. Ana sa'azhab ila jazirah Penang. Saya akan pergi, sa ke hadapan dan azhabu, okey. Sa'azhabu, saya akan pergi, okey, ila ke pulau Penang. Jazirah ni maksudnya pulau. Ini yang penting ni ialah kata kerja untuk future tense. Kita tambahkan sin di hadapan fi'lul mudhari'. Satadhhabu, awak akan pergi. Sa'adhhabu, saya akan pergi. Thumma, numbers. Wahidun wa thamanun, ithnan wa thamanun, thalathah wa thamanun, arba'ah wa thamanun, khamsah wa thamanun, sittah wa thamanun, sab'ah wa thamanun, thamaniyah wa thamanun, tis'ah wa thamanun, tis'un. Okey, untuk bab yang ke-8 ni kita ada nombor 81 sampai 90. Tata bahasa membina ayat lengkap. Okey, dalam bahasa Arab ni kita ada dua jenis ayat, iaitu ayat yang bermula dengan kata nama dan ayat yang bermula dengan kata kerja. Okey, untuk bab ini ada 4 slide. 2 slide untuk tajuk tata bahasa ni ada 4 slide. 2 slide menceritakan tentang ayat kata nama dan 2 slide lagi untuk menceritakan ayat kata kerja. Okey, kita tengok ayat kata nama, dia ada 3 bahagian. Yang pertama, kata nama plus kata nama. Contoh ayat, al-qalamu jadidun. Pen itu baru. Al-qalam ni kata nama, jadidun pun kata nama. So dia telah membina satu ayat yang lengkap yang terdiri daripada kata nama plus kata nama. Itu yang pertama. Yang kedua, kata nama plus kata kerja. At-talibu yanam. Pelajar itu sedang tidur. Okay? At-talibu ialah kata nama, yanamu ialah kata kerja fi'il mudhari'. Sedang tidur. Jadi, kata nama plus kata nama telah membina ayat yang lengkap. Okay? At-talibu yanamu. Baik. Okey, yang ketiga ialah kata nama plus kata tugas, harf plus kata nama. Kata tugas ni seperti fi, ila, min, ala. Okey, kata tugas, kata sendi. Okey, contoh ayat ummi fil bait. Ummi ni ibu saya, iaitu kata nama. Kata tugasnya apa? Fi. Kata namanya apa? Al-bait. Okey, ummi fil bait. Kata nama, kata tugas, kata nama. Jadi dia telah membina satu ayat yang lengkap yang diberi nama ayat yang bermula dengan kata nama. Okey. Kemudian kita pergi terus kepada ayat yang bermula dengan kata kerja atau kita namakan dia sebagai ayat kata kerja. Pun ada 3 jenis ya, 3 bahagian. Yang pertama ialah kata kerja plus kata nama. Yanam talib. Sedang tidur pelajar itu. Okey, kata kerja yanam, fi'il mudhari' ni, at-talibu kata nama. Okey. Jadi ini adalah ayat yang bermula dengan kata kerja. Okey, dalam bahasa Arab kita boleh membina ayat yang bermula dengan kata kerja. Okey. Tapi dalam terjemahan kita perlu ikut budaya bahasa Melayu lah. Sebab tu terjemahannya pelajar itu sedang tidur. Bukan sedang tidur pelajar itu. Okey. Kita kena ikut budaya terjemahan bahasa Melayu lah. Alright. Tapi dalam bahasa Arab kita boleh mulakan dengan kata kerja dalam pembinaan ayat. Baik. Yang kedua ialah kata kerja plus kata nama plus benda. Contoh yashrabu Ali yusyai.
sedang minum Ali teh. Dalam penterjemahan bahasa Melayunya, kita kena terjemah Ali sedang minum air teh lah. Sebab dalam bahasa Melayu dia tidak ada ayat yang bermula dengan kata kerja. Jadi kena ikut budaya terjemahan bahasa Melayu. Alright. Yashrabu Ali asyai. Yashrabu ni kata kerja, Ali kata nama, asyai ini adalah benda ataupun objek. Objek. Kata nama, kata kerja, kata nama dan benda ataupun objek. Itu yang kedua. Kemudian kita tengok yang terakhir ialah kata kerja plus kata tugas plus kata nama. Kata kerja darasna, kata tugas fi, al-ma'mal ini kata nama. Darasna, kami telah belajar, fi kata tugas, maksudnya di, al-ma'mal kata nama yang bermaksud ma'mal. So kata kerja, kata tugas, kata nama dah menunjukkan kepada pembinaan ayat yang lengkap untuk ayat yang bermula dengan kata kerja, atau kita namakan dia ayat kata kerja.